Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan bagi memulakan pembelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hari ini kita nak belajar satu topik baru di dalam bidang Al-Quran, di mana bila sebut saja pasal Al-Quran, kita tidak dapat lari daripada satu tajuk yang memang sinonim dengan Al-Quran, iaitu pelajaran tajwid. Kita telah mempelajari yang pertama mad asli. Kita refresh balik. Mad asli ada 3 huruf. Alif, waw dan juga ya. Yang kedua kita dah belajar bacaan syaddah. Setiap huruf mim dan nun yang bertanda syaddah ataupun dipanggil tasydid ataupun dipanggil sabdu. Kemudian kita dah belajar tentang bacaan rukun tajwid yang ketiga, namanya qalqalah. Ingat tak qalqalah ada 5 huruf dalam surah Al-Falaq. Kita belajar tentang surah Al-Falaq, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal ataupun ba, ju, da, qa, ta. Pun begitu, pada hari ini kita nak belajar satu lagi hukum tajwid. Hukum tajwid yang diberi nama, apa namanya? Cuba tengok sini. Izhar halki. Okey, malam ni Ustaz ditemani oleh anak Ustaz. Ada tiga-tiga. Seorang yang nak belajar, 2 buat kacau, buat bising. Okey. Ni anak Ustaz. Di mana dia pun sama juga darjah 2, tapi di sekolah dekat sekolah lain bersama dengan ibunya. Okey. Jadi dia nak belajar samalah sebab sama tahun 2 kan. Kebetulan Ustaz pun ajar tahun 2, jadi sama-samalah kita belajar. Seorang belakang tu nampak tengah baring tidur. Okey. Sekali lagi, okey. Nama anak Ustaz Nusaibah Awatif. Okey, kami panggil kakak. Kakak sebut izhar halki. Izhar halki. Okey, apa itu izhar halki? Kita nak belajar tentang izhar halki. Jom belajar. Okey, hari ini kita nak belajar satu hukum tajwid, izhar halki. Baiklah, Ustaz harap semua murid-murid telah bersedia tentang pembelajaran tajwid kita pada hari ini. Okey, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita sebab ini bertambah baik dan bertambah mantap. Okey. Erti izhar halki. Okey. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, iaitu, okey, sekali lagi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, iaitu, sebenarnya ada lagu. Ada lagu yang kalau pernah dengar, mungkin kamu ada dengar abang-abang atau kakak-kakak kamu yang pernah belajar dengan Ustaz sebelum ni, ada lagu. Okey, lagu dia macam mana? Dengar ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, iaitu, sekejap lagi saya tunjuk huruf dia. Okey? Okey, kakak sama-sama. 1, 2, mula. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki,
Yaitu. Sekali lagi, dua kali kita baca sekali lagi. Okey, hafal ni memang mantap tajwid kita. 1, 2, 3. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, yaitu. Sekali lagi, last. Mesti boleh ingat semua. 1, 2, mula. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, Yaitu. okey, sekarang Nusaibah seorang-seorang baca dengan Rumaisya. Okey, 1, 2, mula. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, yaitu. Okey, bagus. Okey, hari-hari nyanyi, selalu nyanyi, lama dia akan hafal dengan secara automatiknya. Ustaz pun daripada ustaz kecil lagi, sampai sekarang ustaz ingat. Okey, sekarang ni ustaz nak memperincikan tentang ta'rif ataupun pengertian izhar halki. Apabila nun sukun, apa tu nun sukun? Tu dia. Biasa kan tengok dalam Al-Quran ataupun Iqra'. Nun sukun dia ada 3. Dia ada 3 bentuk. Okey, Ustaz tak nak jelaskan yang 2 lagi bentuk, tak nak kamu keliru. Apa yang Ustaz nak hari ni, fokus apa yang Ustaz tunjuk ni. Ni. Okey, fokus bentuk nun sukun yang Ustaz tunjuk ni. Okey, ada bentuk mangkuk, ada titik, kemudian atasnya ada huruf C terbalik. Macam huruf C terbalik. Allahu Akbar. Dia macam huruf C terbalik. Kalau huruf C macam ni. Ni Ustaz guna mouse kan. Macam ni. Huruf C. Tapi dia C terbalik. Faham? Di atas huruf nun dia ada C terbalik. Okey. Okey, Ustaz tunjuk kat bawah. Okey, huruf nun. Ada tanda baris. Salah. Tanda bawah. Salah. Tanda depan. Salah. Ada 2 di atas. Salah. 2 di bawah. Salah. Ada macam ni. Pun salah. Tanda dia macam mana? Macam ni. Huruf nun. Atasnya ada macam huruf C terbalik. Inilah namanya nun sukun. Atau orang kita panggil nun mati. Atau nun sakinah. Atau nun sakin. Sama je. Panggillah apa nama sekalipun. Dia merujuk benda yang sama. Itu nun mati. Atau nun sukun. Faham je semua? Okey. Sekali lagi saya tunjuk. Inilah dia bentuk nun sukun. Ada 3 bentuk sebenarnya nun sukun. Ustaz tak nak tunjuk yang lagi 2 contoh tu. Sebab Ustaz nak kamu terfokus. Ingat pelajaran kita pada hari ini. Nun sukun yang ini. Okey. Kalau kita dah sampai pelajaran yang seterusnya. Baru dia ada nun sukun yang lain. Ustaz tak nak keliru dengan kamu hari ini. Ustaz nak kamu fokus pada nun sukun ini saja. Jelas? Okey. Ingat betul-betul. Huruf nun atasnya ada tanda C terbalik. Okey. Itu yang pertama. Yang seterusnya ialah. Apabila nun sukun atau tanwin. Tanwin, macam mana tanwin ni? Okey, sekarang Ustaz tekan kat tanwin ni. Okey, nampak dia keluar. Okey, inilah tanwin. Ada 2 baris di atas, ada 2 baris di bawah dan ada macam 69. Okey, Ustaz conteng kat sini sikit. Bayangkanlah ini satu garisan. Okey. Sekejap, tak cantik pula. Okey, bayangkan garisan. Allah, sengit. Inilah pakai mouse ni pasal. Okey. Bantailah kan. Okey. Ini pun sama, dia ada 3. Kalau nun ada 3, tanwin pun ada 3. Tapi malam ni tolong fokus yang ini saja. Malam ini pula kebetulan Ustaz rakam ni pada waktu malam. Okey. Baris 2 di atas sama panjang. Allah Akbar. Minta maaf tapi tengok atas. 2 pun sama, yang bawah pun sama. 2 sama panjang. Okey, yang ini kalau dalam Quran kita nampak dia macam bentuk 69. Macam ni. Cuma ini aduh. Tak maaf lah. Kalau Ustaz ada surface ke sedap lah juga kan. Okey. Jadi nak ceritanya 2 baris di atas sama panjang, 2 baris di bawah sama panjang.
Dan ini macam bentuk 69. Gambar yang Ustaz tunjuk ni dia tak macam 69. Sebab Ustaz dah cari dekat internet tak jumpa. Tapi dalam Quran bentuk dia lebih kurang macam Ustaz tunjuk ni. Okey, faham ya? Ada satu lagi contoh, dia ada 3. Tapi yang kedua Ustaz tunjuk. Yang lagi satu tak payah. Dia satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Dan dia macam bentuk 99. Okey, yang ini dia sama panjang. Sama panjang, sama lurus. Nampak ini? Satu panjang, satu pendek. Ini sebenarnya sama panjang je. Tapi kedudukan dia. Guru Ustaz kata satu panjang, satu pendek. Jadi Ustaz bertalaki dengan guru Ustaz macam tu. Jadi Ustaz pun cakap dengan kamu macam tu lah. Satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Kemudian ini bentuk macam nombor 69. Yang ini bentuk macam 99. Yang ini jangan letak kat dalam kepala dulu. Sebab hari ni kita nak fokus tentang yang ini. Tanwin izhar. Okey? Faham ya? Okey. Apabila nun sukun. Okey, dah bayang dah ini. Atau tanwin. Yang ini. Bertemu. Ustaz letak simbol tambah. Berjumpa. Jangan bayang salib pula. Tak, ini contoh tambah. Dengan salah satu huruf izhar halki. Okey, huruf izhar halki ada berapa? Kakak tahu ada berapa? Ada 6. Huruf izhar halki ada 6. Iaitu, apakah huruf izhar halki? Okey. Teng. Okey. Betul ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Huruf yang pertama, hamzah. Sama-sama sebut. Hamzah. Hamzah. Ha. Ha. Ain. Ain. Ghin. Ghin. Ha. Ha. Kha. Kha. Ini pun ada lagu dia. Okey. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, iaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Sama-sama. 1, 2, mula. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Kita sebut sama-sama 5 kali. 5 kali. Okey, yang pertama. 1, 2, mula. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Kedua. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. 3. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Okey, yang keempat dan kelima cuba kita pejam mata. 1, 2, mula. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Okey, tak apa. Lepas ni boleh tonton balik semula video rakaman Ustaz ini. Ulang. Untuk kelas akan datang, kita akan buat aktiviti. Untuk hari ini penjelasan. Okey. Jadi, dah faham dah? Kita dah tahu dah. Apabila nun sukun. Yang pertama, bentuk nun sukun. Tanwin. Bentuk tanwin. Okey. Dan juga huruf izhar halki. Ada 6 tadi yang ni. Jadi kesimpulan daripada pengertiannya macam ni. Okey. Kesimpulan macam ni. Nun sukun tanwin. Bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Okey, ini adalah kesimpulan daripada pengertian di atas tadi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Ini adalah huruf izhar halki. Okey, jelas ya? Dan hukum bacaan dia pula. Hukum bila Al-Quran boleh sebut hukum bacaan dengung jelas, sabdu ke, panjang, pendek ke. Bagi izhar halki, hukum bacaannya adalah jelas, nyata dan terang. Jelas, nyata dan terang sama saja. Okey, jelas, nyata dan terang. Nak sebut jelas boleh, nak sebut nyata boleh, nak sebut terang pun boleh. Tapi kebiasaannya Ustaz sebut jelas. Menjelaskan huruf izhar tersebut. Macam mana tu Ustaz? Okey, jom kita tengok apa yang masukkan izhar itu. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian nun sukun. Dia ada 2 tadi, saya sebut nun sukun atau tanwin. Okey, perhatikan
dan tolong fahamkan betul-betul. Okey, mudah sahaja senangnya nak cari dalam Quran. Nak cari dalam Al-Quran atau nak tengok dalam Quran izah hakim, senang sangat-sangat. Sebab apa? Di atas huruf nun ni, bila ada tanda macam ni, itulah izhar hakim. Kalau atas, dia Ustaz tadi ada 3, Ustaz cerita sikit lah. Okey, yang pertama kita dah tahu tadi, atasnya ada si terbalik. Bentuk atau wajah nun sukun yang kedua, di atasnya tak ada tanda. Macam mana tu? Bila tak ada tanda, lagi pening kepala. Bukanlah pening. Okey, kalau tak belajar tak tahulah. Okey, dia ada pecahan lagi. Dia ada 4 pecahan lagi. Yang lagi satu, di atasnya ada huruf mim kecil. Faham tak? Yang ini yang susah sikit. Tapi kalau kita belajar jadi senang. Cumanya malam ni Ustaz bukan nak mulakan, memang silibus kita tentang izhar haki dan dia mudah. Ingat, atas huruf nun sukun, atasnya ada tanda si terbalik. Senang sangat. Cuba tengok ni. Contoh yang pertama. Man amana. Nusaibah Watif tengok sini. Man amana. Okey, nampak ya? Nampak tak? Man. Okey, tengok ni. Man. Ada tak huruf nun? Ada. Ada tanda si terbalik? Ada. Tengok selepasnya. Ni bertemu. Bertambah. Saya padam sikit. Okey, ni tambah. Okey. Nun sukun. Selepasnya tambah. Ada huruf hamzah. Maka inilah bacaan izhar haki jelas. Bukan dibaca mau. Itu dah salah. Jelas. Man. Menjelaskan bunyi. Man amana. Man amana. Nusaibah Wati sebut. Man amana. Bagus. Okey. Kita pergi kepada ain. An'amta. Sebut. An'amta. Sama saja, nampak? Nun sukun. Senang saja. Nun sukun. Selepasnya tambah. Ustaz buat simbol tambah. Ain. Okey, selepas ya. Selepas tu maksudnya dekat sini. Bukan dekat sini. Dia mesti selepasnya sebelah sini. Sebelah kiri kita. Selepas. Faham ya? Okey, yang seterusnya. Min ghislinin. Nusaibah Watif. Min ghislinin. Okey. Nampak ni ada nun sukun. Selepasnya ada huruf ghin. Sebab tadi ada 6 huruf tu. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Okey, yang keempat. Min khawfi. Nusaibah Watif. Min khawfi. Okey, min khawfi. Seperti mana Ustaz terangkan tadi, tengok huruf nun sukun dia. Okey. Wanhar. Wanhar. Okey, nampak ada huruf nun. Selepasnya ada huruf ha. Bukan huruf nun saja, di atasnya tengok baris. Kalau di atas huruf nun tu ada tanda baris di atas, dia tak jadi izhar haki, dia masih huruf si terbalik. Dan yang terakhir ha bulat. In haza. In haza. Tengok ada huruf nun sukun, selepasnya ada huruf ha. Ini adalah bacaan izhar halki, dibaca dengan jelas. Man amana, an'amta dan seterusnya. Tak dibaca dengan mau amana. Itu dah menyembunyikan ikhfa. Ikhfa maksudnya menyembunyikan huruf. Mau. Ini man, menjelaskan bunyi itu. Ini hukum tajwid bagi izhar halki. Okey, Ustaz Arab faham bagi bacaan bagi nun sukun. Ya, boleh dengar ulang lagi sebab tu Ustaz buat rakaman memudahkan buat pengulangan. Okey, tak faham juga nanti, baru Ustaz akan kita akan buat soal jawab dan kita akan teruskan kelas yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan kepada tadi nun sukun, kepada tanwin. Okey, yang 2 baris di atas di bawah. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, tadi Ustaz kata ulang balik, dia mesti sama panjang, bukan satu panjang satu pendek. Sama panjang. Letak ini Ustaz pakai mouse. Yang ini bentuk dia macam 69. Kita kembali kepada huruf ni. Sama saja kaedah macam nun sukun tadi. Tengok. Senang kata tengok macam ni je lah. Tengok ni. Okey.
Selepas, sama juga selepas. Okey, ni sebenarnya ada hamzah kat sini. Tertinggal ni. Selepasnya ada huruf hamzah. Hasidin iza. Dia tak baca hasidin. Salah. Dia jelas. Okey, tengok ni. Salah. Ini huruf ha pula. Maaf kalau tak lupa nak sebut. Ha. Salamun hiya. Okey, nampak? Tanwin bukan huruf ni. Tapi tengok tanwin di atas huruf tu. Selepasnya ada huruf ha simpul. Okey. Seterusnya. Jannatin aliyah. Ada dua baris di bawah yang sama panjang. Tengok selepasnya ada huruf ain. Jadi ini dibaca jelas. Ataupun diizharkan bacaan tersebut. Ata'an hisaban. Okey, tengok dua baris di atas. Selepasnya ada huruf ha. Ustaz harap faham je, ada tambah. Ustaz ringkaskan lagi. Okey. Ustaz tak nak buat rakaman terlalu panjang. Okey. Ajrun ghairu mamnunin. Ini macam 69. Selepasnya ada huruf ghin. Selepas, bukan sebelum. Selepas sebelah kiri dia. Kalau sebelum, sebelah kanan. Dia selepas. Okey, huruf yang terakhir. Zarratin khairan. Zarratin khairan. Jangan tengok huruf dia, tetapi tengok pada baris. Dua baris di bawah, baru tengok huruf selepasnya. Iaitu huruf kha. Dibaca dengan jelas. Sama saja macam nun sukun tadi. Bezanya, ini dalam bentuk tanwin. Yang tadi bentuk nun sukun. Bertemu dia, sama saja dengan salah satu huruf izhar halki. Apa itu izhar halki? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Iaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Ustaz harap sangat murid-murid dapat hafal pengertian izhar halki ini dan juga huruf izhar halki ini. Minggu depan, Ahad minggu depan, kita akan buat aktiviti tentang semua hukum tajwid yang kita dah belajar termasuk pada hari ini. Okey, tolong ulang semula rakaman yang Ustaz buat ini di bahagian mana yang kamu kurang faham. Kalau dah ulang 2-3 kali pun masih lagi tak faham, boleh PM Ustaz. Bahagian mana yang kamu tak faham dan Ustaz akan cuba bantu. Okey, sebagai latihan pengukuhan untuk Ustaz menilai sejauh mana kefahaman kamu pembelajaran izhar halki pada hari ini, cuba lihat slide yang tersebut, slide yang berada di sini. Okey. Sekarang ni Ustaz ada bersama dengan anak Ustaz. Okey. Okey. Cuba Nusaibah cari. Okey, kad yang pertama ni. Mana ada izhar halki? Dia sebenarnya dah ngantuk dah ni. Ni sebenarnya buat malam. Tak apalah. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Okey. Tak apalah. Kita tengok. Ni. Okey, ni ada mim. Ada nun. Tapi di atas huruf nun ni tak ada apa-apa. Ingat tak Ustaz kata tadi? Jadi ini bukan. Abaikan. Kita ada jumpa satu sini. Ini huruf nun. Di atasnya ada si terbalik. Okey. Huruf nun. Atasnya ada si terbalik. Selepas tu ada huruf apa ni? An, hum, ha. Ha simpul. Adakah ha simpul itu ada huruf izhar halki? Cuba kita ingat. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Okey, anak Ustaz kata dia jumpa satu, dia tunjuk. Okey, mungkin kamu tak nampak Ustaz tunjuk. Dia kata dia jumpa ini. Betul tak, Nusaibah? Betul. Apa yang bertemu apa? Lin. Tanwin. Tanwin. Bertemu dengan huruf apa ni? Ain. Ain. Okey, bagus Nusaibah Wati boleh jumpa. Iaitu dua baris bawah sama panjang. Selepasnya ada huruf ain. Ini adalah izhar halki. Okey, bagus. Okey, anak Ustaz dia dah faham. Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini ada dua. Okey, yang ni. Ini izhar halki ke Nusaibah? Ada huruf nun ni? Tak. Kenapa tak? Sebab nun tak ada baris terbalik. Betul, bagus. Alhamdulillah anak Ustaz pun boleh faham. Jadi kalau anak Ustaz faham, insya-Allah murid-murid Ustaz pun boleh faham ya. Sebab di atasnya tak ada huruf si terbalik.
balik macam tu. Okey, yang terakhir. Okey, tak apalah yang bawah ni. Ustaz tak nak memanjangkan rakaman ni. Dah 24 minit. Okey, yang ini tak ada. Ini dua contoh saja Ustaz bawa dalam Quran. Okey, nanti yang ini. Okey, ini Ustaz bulatkan. Nanti kena tuliskan dekat dalam peta buih. Okey. Yang kita jumpa ni tulis dalam peta buih. Dengan ni, beberapa contoh yang kamu jumpa. Okey. Jadi yang ini Ustaz tunjuk mana dia yang ni. Ini macam 99. Tadi Ustaz kata 69. Jadi ini pun bukan. Ni dia. Ini macam 69. Okey. 69. Tanwin bertemu dengan huruf apa ni? Kha. Okey. Inilah. Nama dia adalah izhar halki. Okey, faham ya? Dekat sini dah ada 3 contoh yang Ustaz tunjukkan dalam Al-Quran. Kesemua contoh ni adalah dibaca dengan izhar ataupun dibaca dengan jelas. Apa aktiviti yang kamu perlu buat di dalam buku tulis ataupun di dalam kertas? Okey, apa yang kamu perlu buat seperti yang sebelum-sebelum ini, tulis hari, tarikh, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran, bidang apa? Izhar halki. Ustaz nak kamu cari berapa kamu nak? Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sebenarnya Ustaz nak suruh kamu cari 8. Tapi disebabkan Ustaz rasa tak nak banyak-banyak, Ustaz nak kamu cari seperti banyaknya huruf izhar halki. Huruf izhar halki ada berapa? 6. Ada 6. Anak Ustaz kata huruf izhar halki ada 6. Jadi Ustaz nak kamu cari 6 saja. Buat peta buih macam ini, Ustaz kena warna-warna ke? Tak semestinya. Ini saja je sebab Ustaz pakai slide. Okey, dia ada warna-warna. Ustaz buatlah warna. Bentuk dia macam ini. Okey, tengah dia tu dia tanya izhar halki. Apa saja kamu jumpa dalam Al-Quran, boleh cari dekat mana-mana muka surat. Sebenarnya ada muka surat tertentu yang kena cari. Tapi Ustaz nak bagi kebebasan kepada kamu. Kamu boleh cari kat muka surat mana. Kamu pejam mata belik. Muka surat ni. Contoh. Ada izhar halki. Ambil. Tuliskan dekat sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Lepas tulis tu buat apa? Hantar ke Ustaz. Hantar ke dalam grup. Dalam grup macam biasa. Kemudian Ustaz akan semak dekat situ nanti. Baik? Jelas? Mudah saja kan? Tak faham? Boleh tanya dan juga boleh juga ulang rakaman ini. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita makin mantap. Makin bagus. Okey. Ustaz sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.